Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi adkhilni bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, pertama kali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapatlah kita bertemu pada kali ini dalam rancangan nadwah khas sempena Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1438 Hijrah 2017 Masihi melalui Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, Brunei Darussalam. Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku 14 abad tahun yang lalu, di mana dalam peristiwa tersebut banyak pengajaran, pedoman dan renungan bersama untuk kita jadikan tauladan dalam kita mengharumi kehidupan dunia ini. Iman teguh, akidah kokoh, itulah tajuk kita pada kali ini untuk sama-sama kita dengar dan hayati kandungannya, yang mana ianya akan dikupas dan diperjelaskan oleh dua orang ahli panel yang diundang khas dalam nadwah kali ini. Ahli panel kita yang pertama tidak bukan dan tidak lain seringkali berganding dengan saya, iaitu Yang Mulia Dr. Zulkifli bin Haji Zakaria. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pensyarah dan dekan Fakulti Pendidikan College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Alhamdulillah, bertamu lagi kita tuan Doktor. Manakala pula pada panel kita yang kedua pada kali ini, iaitu Yang Mulia Ustazah Dayang Hajah Zaleha binti Haji Ibrahim, penceramah tauliah Majlis Ugama Islam Brunei, yang mana juga adalah sebenarnya bekas mantan pensyarah College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Pertama kali bersama dengan kita ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya ingin mengajukan soalan kepada sebagai mukadimah kepada Yang Mulia Doktor ya. Kalau kita melihat Doktor, apakah Doktor boleh menjelaskan maksud iman dan akidah itu? Persilakan Doktor. Terima kasih saudara pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang mulia saudara pengurusi, yang mulia rakan ahli panel, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila kita memperkatakan tentang iman dan akidah ini, sebenarnya ialah merupakan satu perbincangan pokok, terutama kepada kita sebagai umat Islam di atas muka bumi ini. Iman itu ialah kepercayaan akan adanya Allah dan mematuhi segala perintahnya. Maknanya bahawa iman itu dari segi bahasa saja ialah membenarkan dengan hati atau percaya. Kalau kita merujuk kepada dari segi syarak, bahawa iman itu ialah membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lisan, dengan lidah, dan mengamalkannya dengan anggota perbuatan, segala rukun-rukunnya. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah daripada Ali bin Abi Thalib, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Maksudnya iman adalah membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan.
Jadi jelas hadis ini bahwa iman itu bermula pada pengakuan hati, kemudian setelah itu diiringi dengan ucapan lidah, dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tidak cukup dengan hati, dengan lidah, tapi kita kena amalkan dengan anggota perbuatan kita. Kemudian kalau kita merujuk pula makna akidah, Kamus Dewan menyebutkan bahawa memberi arti akidah ialah daripada perkataan Arab yang berarti kepercayaan dan keyakinan. Menurut Kamus Al-Marbawi pula, akidah ialah simpulan iman atau ikatan iman. Akidah berasal dari perkataan Arab yang mempunyai berbagai-bagai makna. Salah satu daripada pengertiannya ialah janji yang kuat atau sesuatu yang menguatkan serta mengukuhkan. Itu makna akidah. Jadi diartikan bahawa akidah adalah sesuatu yang menguatkan serta mengukuhkan orang yang berakidah. Jadi iman dan akidah ini sebenarnya berkait rapat. Sebab iman berkait rapat dengan akidah itu terhadap kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Kalau kita katakan iman itu sebagaimana yang kita belajar ialah rukun iman. Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kita kepada qada dan qadar. Jadi inilah meyakini umat Islam adalah yakin bahawa keenam rukun iman itu bila kita imani sebagai menguatkan kita sebagai insan ataupun iman yang kuat bagi diri kita. Jadi tidak sahlah kalau kita salah satu daripada iman itu ataupun 6 perkara itu kita tidak mengimani ataupun tidak percaya. Kemudian lemahnya iman itu, seseorang itu ialah ibarat kalau imannya lemah maka pokok akidahnya tidak kuat. Macam kita nak bina rumah. Kalau nak rumah, ia mesti konkritnya mesti kuat. Kalau ada atap, ada dinding tapi konkritnya tidak kuat, maka ia akan runtuh. Begitulah juga dengan iman dan akidah kita, dengan makna bahawa kalau kita akidah kita tidak kuat, maka iman kita akan goyang dan sebagainya. Itu menyebabkan kita lemah dalam perjuangan. Sebab itu kita umat Islam ini perlu menguatkan, memantapkan iman dan akidah kita. Dan bersesuaian dengan tajuk ini, iaitu iman teguh, akidah kukuh. Allahuakbar. Itu saja. Saya pula nak kepada Ustazah Haizah. Doktor telah menjelaskan tentang iman dan akidah itu. Bagaimana pula kaitannya? Iman dan akidah itu, bak kata pepatah, iman roboh tanpa akidah yang kokoh. Mohon pencerahan. Terima kasih saudara pengurusi. Yang mulia panel pertama, Dr. Zulkifli, hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyraf rasulillah. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila kita membicarakan tentang iman, ia adalah sebagai tunjang atau tapak yang kuat yang boleh tegakkan segala syariat Islam di atasnya. Dan ia tidak boleh bersendirian seperti mana yang dijelaskan oleh panel pertama tadi. Ini bermaksud iman tidak boleh dipisahkan dengan amal. Di mana tidaklah sempurna bila ada iman, amal tidak dilakukan. Dan jadi ini bermaksud kesinambungan antara iman dan amal mencukup melengkapkan di antara satu sama lain. Kita sering menemukan di dalam Al-Quran, iman dan amal mempunyai hubung kait yang rapat, sebagaimana yang akan saya bacakan beberapa potongan ayat mengenainya, mengenai apabila dikatakan orang beriman, maka dia akan disebutkan juga beramal soleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Yang mafhumnya lebih kurang, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, inilah yang diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya, di dalam syurga selama-lamanya. Seterusnya, kita bacakan lagi surah Maryam ayat 96 yang menyatakan bahawa orang yang beriman dan beramal salih itu, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Dari dua ayat yang dibacakan tadi menjelaskan bahawa iman dan amal soleh sentiasa berhubung dan bergandengan. Bukan hanya satu lafaz ataupun ucapan yang mesti dibuktikan dengan amal ibadat yang baik. Seorang ulama terkenal yang bernama Hasan Al-Basri menyatakan bahawa bukanlah iman itu dengan perhiasan dan cita-cita, tetapi iman itu apa yang teguh dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Barang siapa yang berkata ikrar baik padahal ia mengerjakan amal yang tidak baik, nescaya Allah tolak perkataannya. Dan barang siapa berkata dan berbuat baik, nescaya amalnya itu akan mengangkatnya. Ini bermaksud iman serta amal saleh adalah dasar akidah atau kepercayaan orang Islam yang tidak boleh dipindah ataupun berpindah oleh perubahan zaman dan tempat. Jika ada iman teguh, amal ibadat yang istiqamah akan melahirkan akidah kukuh yang mantap. Kerana akidah adalah beberapa perkara wajib yang diyakini kebenarannya oleh hati, seperti mana yang terangkan tadi. Dan akidah ini mendatangkan ketenteraman hati, melahirkan keyakinan yang bulat dan penuh, tidak berbaur dengan kesamaran dan sebarang keraguan. Oleh itu, untuk mencapai kepada keyakinan yang jitu, ia memerlukan seseorang itu memiliki ilmu sehingga ia dapat menerima kebenaran itu dengan sepenuh hati. Ilmu yang manfaat dapat membawa seseorang tetap dalam jalan lurus yang diredai Allah, sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengamalkan doa yang maksud ini dibaca selalu, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki tayyiban dan amalan yang diterima. Dari doa ini kita dianjurkan supaya sering melafazkan doa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, untuk memantapkan iman dan mengukuhkan akidah, agar kita memperolehi rezeki kurniaan Allah yang baik-baik yang dikenali sebagai tayyiban, yang merangkumi rezeki yang tayyiban itu ialah yang merangkumi hidayah, rahmat, taufik, inayah Allah, pertolongan Allah, kekuatan spiritual, material, fizikal yang sehat, afiat, emosi yang tenang dan bahagia, disekelilingi dengan orang-orang yang baik dan para salihin di dunia dan di akhirat. Dan apapun bentuk kurniaan yang Allah berikan kepada kita, itulah yang dikatakan rezeki. Jadi apabila ilmu dan rezeki tayyiban diperolehi, maka sudah tentulah amalan dan ibadah diterima Allah. Itulah adalah nikmat yang semestinya dihargai dan disyukuri, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli syurga, katanya wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka dalam syurga, yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Dan mereka ni ahli-ahli syurga itu bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah, tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayat petunjuk untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Jadi ini menunjukkan bahawa iman, ilmu, amal yang
yang baik dan berterusan akan dapat mengukuhkan akidah yang kita miliki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah doktor, ya, kalau kita melihat sebagai seorang ahli akademik di Institut Pengajian Tinggi dan melakukan kajian penyelidikan, mungkin doktor boleh memberikan sinario masyarakat Islam kita daripada segi kehidupan beragama ini. Bagaimana ini doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi tentang persoalan tentang bagaimana senario masyarakat Islam konteks negara Muhammad SAW tentang dalam kehidupan beragama. Alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kalau kita melihat negara kita Muhammad SAW adalah sebuah negara yang aman makmur, sejahtera, dengan pemimpinnya, dengan pemimpin-pemimpin bawahannya, dan juga termasuk rakyatnya, masyarakatnya. Alhamdulillah, kita melihat bahawa masyarakat kita adalah satu masyarakat yang cinta kepada agama. Tapi apa yang kita nak sebutkan di sini sebenarnya, lebih penting lagi kalau kita melihat itu bukan saja melihat kepada luaran, zahiriahnya, tetapi yang penting juga kita melihat ialah batinnya, dalamnya itu. Sebab kepentingan dalam kehidupan beragama itu selain daripada kita melihat bagaimana kita katakan pelaksanaan, juga ialah penghayatan itu sendiri dalam kehidupan beragama. Kalau contoh pada hari ini kita melihat adanya majlis ilmu pada hari ini, alhamdulillah kita dapat di sekitar jemaah yang hadir, muslimin dan muslimat ini adalah mereka yang tergolong orang-orang cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Karena hadir ke masjid semata-mata dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat hadir kerana mendengar majlis ilmu ataupun menghayati majlis ilmu ini, sebenarnya kita tidak nampak apa yang kita perolehi daripada duduk kita, beriktikaf kita di masjid ini. Sebab semuanya itu dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kita. Jadi di Brunei Darussalam dalam konteks negara kita sebagai masyarakat, tentulah kita melihat bahawa cukupnya segala kemudahan dari segi memberikan pendidikan kepada masyarakat umum. Sebab dalam kehidupan beragama itu saja kita melihat dari segi pendidikan kita, bagaimana kita pentingkan kepada pendidikan Islam, membina sekolah banyaknya daripada pihak-pihak kerajaan. Kemudian kita melihat juga kepada agensi-agensi tertentu, kemudahan-kemudahan di mana kita dapat mengikuti ilmu, belajar. Begitu juga kita ada sistem persekolahan agama yang kita katakan bahawa agama itu banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kalau saya dahulu sebagai pengurusi, saya sekolah agama dulu daripada peringkat sekarang ini ada darjah pra lagi. Darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian darjah 6 kita masuk lagi ke peringkat sekolah menengah. Di sana ada belajar agama. Tapi apa yang paling penting bagi kita masyarakat Islam hari ini ialah supaya kita menghayati sebenarnya ajaran Islam itu. Artinya kita telah pun menerima pendidikan dengan baik. Kita diberi percuma. Segala-galanya percuma. Pendidikan kita di Brunei lah, dalam konteks kita negara Brunei Salam. Sebab masyarakat kita, apalagi kita ada sistem pendidikan mengarah kepada wajibnya pendidikan agama itu sendiri. Jadi sekarang masyarakat kita perlulah berusaha untuk meningkatkan ilmu mereka dari masa ke semasa. Kalau dalam hadir dalam majlis ilmu pada hari ini sebenarnya kita semua adalah mereka orang-orang yang sentiasa mendapat kebajikan. Golongan orang-orang sabiqun bil khairat. Artinya mereka yang sentiasa menuju kepada kebajikan. Berlumba-lumba untuk hadir ke masjid mendengar ceramah,
Alhamdulillah. Tapi yang penting sekali lagi saya katakan tadi ialah bagaimana pengisian nanti hasil daripada ceramah dan ilmu yang dapat dimanfaatkan hari ini. Jadi bukan saja apa yang dapat kita sini daripada majlis-majlis ilmu begini, yang penting kita nak laksanakan tadi. Itu amal tadi. Jadi amal itu perlu kita laksanakan. Iman, ilmu dan amal. Kerana orang berilmu tidak beramal tidak juga ada apa. Tidak ada apa-apa yang diperolehi kalau ilmu saya tidak beramal. Sebab ilmu dan amal itulah yang membuahkan hasilnya nanti. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat lagi bagaimana senario masyarakat kita hari ini di negara Brunei Darussalam ini, bolehlah kita katakan satu masyarakat yang sentiasa mengembangkan syiar Islam. Kita adakan majlis-majlis agama, ceramah, program-program tertentu. Kita adakan kursus-kursus menjurus kepada keagamaan. Tapi semuanya itu dari segi zahirnya kita melihat bahawa kita telah menuju kepada perkembangan dan cintakan kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana kita melihat kehidupan beragama. Walau macam mana pun, kita sebagai umat Islam ini perlu menghayati segala apa jua usaha-usaha yang berkebajikan, khususnya dalam memberikan kita kehidupan beragama ini, supaya kita menjadi manusia ataupun umat Islam yang teguh imannya dan kuat beribadah. Sebab ada juga kita melihat setengah daripada masyarakat Islam ini imannya tidak kuat, longgar. Kepercayaan masih kepercayaan kepada perkara-perkara yang khurafat juga ada, masih ya karut yang tidak ada dalam agama ada juga. Ada juga mereka yang masih menggunakan ataupun misal kata dalam kehidupan ini menggunakan sihir misal kata, sedangkan perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalahi dalam agama. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita na'udzubillah keluar daripada agama Islam, dengan makna kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu umat Islam perlu kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu kita masyarakat Islam ini perlu melihat sejauh mana dan bagaimana kita nak menerapkan Islam dalam kehidupan kita seharian. Jadi dari segi praktikalnya kita melihat alhamdulillah kita sebenarnya Brunei ini sebenarnya sudah kita melihat kepada perkembangan agama Islam yang sangat baik sebenarnya. Dia acuankan apalagi konsep kita ialah melalui Islam beraja. Tapi melalui Islam beraja itu perlu dipahami. Dipahami dengan betul, dipahami dengan pelaksanaan, bukan hanya sebagai falsafah ataupun konsepnya saja semata-mata, tetapi sekarang kita sebagai masyarakat Islam ini perlu menterjemahkan Melayu Islam beraja itu dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Itulah kita perlu melihat sebenarnya. Sebab itu umat Islam perlulah menyadari supaya kita umat Islam ini hanya dengan kekuatan iman saja dapat mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Ada kekuatan iman dan juga akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW saja dapat membentuk kita menjadi satu masyarakat yang tinggi dan mulia di sisi masyarakat itu dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita melihat bahawa bagaimana kita melihat supaya pendidikan yang kita laksanakan ataupun kita berikan pada masyarakat kita itu supaya ia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan makna bahawa kita dalam menghayati dengan didikan Islam yang sebenarnya, terutama ialah konsep tauhid. Sebab konsep tauhid ini sudah pun kita ni sebagai orang Islam, kita lahir ke dunia pun pertama sekali kita diazankan. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Ya, itu adalah pendidikan yang mula-mula sekali. Awal din ma'rifatullah. Seawal-awal agama ialah mengenal Allah. Kita diazankan dahulu mengenal Allah. Kalimah la ilaha illallah. Tidak ada dulu diajarkan
lagu-lagu dulu. Ni lagu-lagu tertentu tidak. Tapi pertama sekali ialah diazankan, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lupa. Alhamdulillah. Baiklah ya Ustazah. Kalau kita melihat iman ini adalah dasar paling besar dalam kehidupan beragama, sehingga kan permulaan penciptaan makhluk dan dakwah kepada umat-umat dahulu adalah menjurus kepada mentauhidkan Allah. Mungkin Ustazah dapat menjelaskan kesan iman dan mentauhidkan itu di dalam kita hidup ini. Ya. Terima kasih saudara pengurusi. Ini mengingatkan kita kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, riwayat Muslim, yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abi Amrin, waqil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawi Muslim. Ada seorang sahabat namanya Abi Amrin atau dikenali sebagai Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, beritahu kepadaku ya wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku ya Rasulullah tentang Islam, yang mana satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang lain daripada engkau. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Hadis yang dibaca tadi menyatakan kandungan penjelasan Rasulullah SAW meliputi segala pengertian agama Islam dari segi akidah dan amaliyahnya ataupun dalam bidang keimanan dan amalnya. Ungkapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu supaya sahabat yang bertanya tadi dan juga kepada kita, kepada orang lain, hendaklah sentiasa memperbaharui keimanan kita untuk mendapatkan energi amal yang tidak putus. Jadi pembaharuan yang dikatakan tajdid. Tajdid ini berarti selalu mengingati dalam hati kita ni sambil melafazkan, mengungkapkan dengan lisan akan keagungan Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ni membesarkan kebesaran ilahi dengan rasa tanggungjawab yang mana kita sebagai orang yang beriman. Jadi kemudian Rasulullah SAW apabila dikatakan tadi qul amantu billah tsumma istaqim, supaya beristiqamah. Apa dia istiqamah ni? Istiqamah ni ialah patuh lurus di jalan yang betul sesuai dengan tuntutan iman yang dikatakan tadi, amantu billah. Dengan beriman disusuli dengan amal yang mana amalan itu tidak menyeleweng ataupun menyimpang daripada garisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu jalan ad-din al-Islam ataupun siratal mustaqim. Istiqamah ni ialah kelurusan kita ni dalam yang tetap ataupun dalam bahasa yang selalu orang gunakan, konsisten dalam mengamalkan atau melaksanakan amal ibadat dan amal saleh dalam keadaan betul dan benar, mematuhi dalam ketaatan kepada Allah SWT, meninggalkan segala larangannya. Jelasnya kesan iman dan tauhid kepada Allah dalam kehidupan dapat kita gariskan dari sini dengan 4 perkara. Pertama ialah implementasi penghambaan mutlak kepada Allah yang wujud dalam berbagai kehidupan seorang Muslim. Ada rasa ta'abudiyah, bermula dengan hubungan manusia dengan Allah. Sebagaimana selalu kita dengar hablum minallah. Itu hablum minallah tu hendaklah kita teguhkan hubungan kita dengan Allah adalah merupakan satu keutamaan prioriti dalam kehidupan kita. Dan seterusnya hubungan manusia dengan manusia yang lain yang mana dikenali sebagai hablum minan nas, yang mana hubungan kita dengan manusia hendaklah kita harmonikan, kita sejahterakan. Dan yang ketiga ialah hubungan kita dengan alam, yang bagaimana kita ni dapat memakmurkan alam ini dengan sesuatu perkara yang dapat memberikan kemanfaatan kepada semua pihak. Jadinya ketiga-tiga komponen ini, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, mestilah berjalan seiring, selaras, seimbang. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memiliki akidah yang kukuh,
seluruh perjalanan kehidupan akan dapat ditempuhi, dilalui dengan baik, mudah dan ringan dalam segala tindakan dan tingkah laku kita. Yang kedua, melahirkan sikap ikhlas dalam segala amalan dan urusan kehidupan kita ni. Sesuai dengan sabda Nabi, selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu disertakan dengan niat. Terpulanglah kepada seseorang itu apa yang diniatkan. Jadi apapun amalan yang kita kerjakan, sama ada amalan yang sebenarnya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun amalan yang lain, ya, yang bukan yang berhubungan dengan kemanusiaan, kehidupan, apabila kita meniatkan nawaitu kita lillahi taala, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan daripada keikhlasan itu. Sesungguhnya keikhlasan itu bukan diucap, bukan dilafaz, tapi kita akan nampak hasilnya, hasil daripada apa yang kita lakukan kerana Allah itu. Yang ketiga, kesan dan kita ni beriman dan mentauhidkan Allah ni ialah mendorong kita ni supaya terus melakukan kebaikan, kebajikan, dan kita ni berusaha untuk menterbiah ataupun mendidik jiwa kita ni untuk menjadi seorang yang baik dalam segala tindak tanduk kita. Kita ni mau jadi orang baik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang dapat memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sama ada dari segi tindak tanduknya, buah pikirannya, akhlaknya dan segalanya. Hatta kita ni dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan tabassumuka fi wajh akhika sadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu merupakan sedekah. Ubshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Itu merupakan kebajikan yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan yang keempat ialah sabar dalam menghadapi sebarang ujian dan dugaan. Kerana sabar itu bukti iman. Selalu sabar itu adalah istana iman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada menyatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kamu untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan suatu perintah Tuhan dengan bersabar dan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai bersama dengan orang-orang yang bersama. Kalau kita melihat daripada ayat ini, perkataan sabar didahulukan dengan lebih daripada sembahyang. Dalam tindak tanduk kita, sabar merupakan suatu kunci yang dikatakan mana apabila kita bersabar itu dinamakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ia menguji sejauh mana iman kita, sejauh mana kesabaran kita, membuktikan bahawa kita adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, kerana katanya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi apapun yang berlaku pada kita ni, yang ditakdirkan kepada kehidupan kita ni, dalam kehidupan yang fana sementara ini, kita ni pasti yakin dan yakin-yakinnya segalanya yang ditentukan oleh Allah kepada kita pasti ada hikmah dan rahmat di sebalik sesuatu yang terjadi. Kita yakin Allah sentiasa bersama kita, mendidik kita untuk menjadi insan yang seimbang, berintegriti dan holistik. Apabila iman telah teguh di kalbu, akidah kukuh di sanubari, jadilah kebenaran hak itu sebagai ikutan dan panduan. Manakala kebatilan itu akan hilang dan jauh daripada diri dan persekitaran kita, sebagaimana yang selalu kita ungkapkan dalam doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan berikanlah kami rezeki untuk mengikuti yang mematuhi kebenaran itu,
dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai suatu kebatilan dikala kami rezeki panduan untuk menjauhi kebatilan itu. Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila kita mempunyai iman yang kukuh, keyakinan yang mantap, segala apa yang berlaku pada diri kita, pada negara kita, pada keluarga kita, kita yakin pasti ada hikmah di sebaliknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat melahirkan insan yang kamil. Tajuk kita, iman teguh, akidah kokoh. Baiklah doktor, jika kita melihat mengambil dari pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, cabaran masa sekarang, banyaknya pemikiran yang merangsang serta memesongkan akidah tidak kira secara terang ataupun halus, ya doktor, terutama sekali pengaruh media massa dan sosial. Kalau kita melihat, ini adalah disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan, terutama sekali ilmu keakhiratan. Jadi kesan yang amat ketara adalah impaknya kepada belia kita masa kini. Ledakan teknologi itu bagaimana? Mohon daripada doktor untuk mencerahkan. Terima kasih saudara pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita memperkatakan tentang teknologi ataupun sekarang ini information communication technology ataupun IT ataupun ICT sekarang ini, rata-rata kalau kita melihat, kita tidak menolak media ICT dan sebagainya dalam zaman kita pada masa kini. Kalau saya tanya kepada para jemaah yang hadir ini, berapa orang yang tidak ada mobile phone? Semua ada mobile phone. Bukan saya satu, barangkali lebih daripada satu pun ada. Di sini Phuketnya, di belakang ada lagi satu. Kalau saya tanya, mesti kalau tidak ada mobile phone, mesti semua ada mobile phone. Ada komputer di rumah, ada internet, ada wifi dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau kita melihat bahawa pengaruh media massa dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, kita tidak dapat menolak sebenarnya. Sebab generasi ke generasi perubahan zaman semakin berubah. Kalau kita melihat kepada perubahan generasi daripada lost generation daripada 1883 hingga 1900, itu lost generation. Barangkali tidak ada di sini tuh. Yang umur cuma tu tidak ada. Kemudian greatest generation 1901 1924, itu pun tidak ada di sini. Tak tahu ke mana, mungkin di Liang Lahat kali. Silent generation 1925, bahasa Inggeris dia pulang, ke 1945, itu silent generation. Generation. Satu lagi 1946 hingga 1962, kelahirannya 1946 hingga 1962, itu dipanggil baby boomer. Bunyi pun pendek. Baby boomer. Itu generasi. Kemudian kalau generasi X, ini generasi X ini 1963 ke 1980. Mungkin termasuk kita barangkali, generasi X. Tapi yang mungkin di depan ni pun termasuk juga ataupun baby boomer tadi ada. Generasi Y 1981 hingga 1994. Generasi Z, ini generasi Z, generasi kita sekarang 1995, kelahiran 1995 hingga 2009. Inilah kita katakan sebagaimana yang sekarang, pengaruh IT yang banyak, ledakan teknologi maklumat sekarang. Sebab semuanya sudah kita dapat melalui internet, mudah semua perhubungan dan sebagainya. Mengikut kajian, saya ada membuat kajian bagaimana media ini berperanan. Kalau saya kata semua ada, orang semua ada iPhone, ada iPad, iPod, I pun tak tahu. Apa lagi? Anda tahu? Sudah hanya anda tahu. Banyak. Sekarang iPhone 7 Plus yang terkini. Lepas itu sekarang iPhone 8 lagi ada. Itu semua. Semua kita tidak menolak semuanya itu. Bahkan ia adalah satu media yang berperanan. Sangat penting memberikan maklumat yang cepat kepada kita. Kalau kita kaji sekarang, yang paling cepat ialah WhatsApp. SMS itu paling cepat. Kajian pun menunjukkan lebih 90% menggunakan WhatsApp ini.
Apalagi media sosial sekarang. Tapi WhatsApp yang paling cepat orang menggunakan. Apa indah? Apa saja berita sekejap diviralkan, tersebar. Jadi ini adalah pengaruh. Tapi kita nak hubungkan tadi soalan pengerusi tentang iman ialah bagaimana masalahnya kita apabila berhadapan dengan agama. Ini sebab kadang-kadang dalam internet sudah ada website-website yang ingin meruntuhkan ataupun adalah maklumat yang palsu dan salah tentang Islam. Misal kata ada tentang Answering Islam.com, Quran Assurance.com. Itu adalah merupakan satu da'ayah ataupun satu halaman sosial atau website yang sepatutnya orang Islam, terutama belia ni tadi, berhati-hati untuk merujuk ataupun maklumat tentang agama kita. Kita tidak boleh terus-menerus merujuk 100%. Kerana banyak sudah laman-laman sosial yang semuanya itu untuk merosakkan agama Islam itu sendiri dan masyarakat Islam itu sendiri. Inilah cara orang-orang Yahudi dan Nasara cara merosakkan masyarakat Islam dengan menggunakan media ni tadi. Sebab itu peranan ibu bapa adalah penting, mengawal dan menjaga anak-anak mereka supaya jangan mereka itu menggunakan teknologi maklumat ini secara bebas. Ini yang bahayanya tentang agama ini tadi. Sebab ia boleh merosakkan akidah anak-anak belia kita. Sehingga digelarkan ada lagi dalam dalam laman sosial itu Ustaz Google lagi ada namanya. Semua di Google boleh dapat. Ini adalah kadang-kadang kita dapat maklumat yang salah dan palsu. Akhirnya berguru di sana kepada internet saja tanpa berguru kepada orang yang alim ataupun mengetahui tentang agama. Ini adalah merosakkan masyarakat kita, terutama belia-belia generasi sekarang ini. Ini banyak kita melihat. Ditakuti. Ya, ditakuti. Tetapi perkara ini memang berlaku juga. Itulah yang kita rasakan apabila kita kata tentang iman tadi. Kalau kita tidak ada kepahaman, mengetahui dan sebagainya, segala maklumat melalui media semasa ataupun media massa yang kita ambil ini semuanya betul tanpa kita merujuk kepada mereka-mereka yang tahu ataupun alim dan sebagainya tentang agama. Kita mesti melihat perkara ini supaya lebih serius lagi kepada belia-belia kita. Inilah yang kita takuti tentang akidah ini. Pemisongan akidah, kepercayaan-kepercayaan yang luar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Aliran-aliran yang tidak betul. Betul. Ini perlu dipahami supaya masyarakat Islam, belia-belia hendaklah berhati-hati dalam penggunaan media ataupun penggunaan internet dan intranet sekarang ini. Sebab itulah berhati-hati kita supaya kita sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan kita, terutama tentang pendidikan Islam. Wallahu a'lam. Saya nak minta kepada Ustaz kesimpulan. Silakan. Kalau kita melihat kepada perbincangan yang kita jalankan pada hari ini menunjukkan bahawa akidah iman kukuh, akidah teguh. Jadi ia berpunca ataupun berasal pada diri sendiri dengan dengan mencari ataupun meningkatkan lagi ataupun dalam perolehan pencarian ilmu. Jadi saya melihat adalah menjadi tanggungjawab kita semua dalam mendepani cabaran-cabaran yang mendatang ini. Itu sebagai warga negara Brunei yang patuh kepada agama Islam, hidup aman damai di bumi Darussalam ini, kita bertanggungjawab dalam merealisasikan hasrat negara zikir. Jadi sebagai seorang hamba Allah, kita perlu tingkatkan kepahaman yang padu tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kita hendaklah sentiasa mengupdate atau refresh ilmu kita ni yang sudah kita miliki itu dengan menghadiri majlis ilmu seperti mengani macam mana ni, memertabatkan memakmurkan peranan masjid, menyuburkan
budaya cinta ilmu, mencari ilmu hingga ke hujung usia agar amal ibadat yang kita ni lakukan ini akan menjadi bekalan yang benar, yang boleh dibawa benar-benar mengikut landasan Islam dan bersandarkan Al-Quran dan diterima oleh Allah sebagaimana yang kita katakan tadi, amalan mutaqabbalan. Dan kemudian sebagai rakyat Brunei, kita hendaklah taat kepada ketua dan pemimpin kita. Sokong dan dokonglah wawasan negara kita ni mengikut kemampuan masing-masing. Tanamkan cinta kepada negara dengan penuh semangat perpaduan dan persaudaraan fillah ataupun persaudaraan kerana Allah. Jadilah kita ni sebagai orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah agar kita lebih produktif dan dinamik. Nanti apabila kita ni sudah berpindah ke rahmatullah, menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau menjadi almarhum almarhumah, jadilah kita ni sebagai seorang yang sentiasa selamat bahagia di akhirat nanti. Dan jangan lupa doa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita ni kan sebagaimana yang dalam Al-Quran, Allah bacalah doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Surah An-Naml ayat 19. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Kita hendaklah ingat pesan Rasulullah SAW supaya kita ni meningkatkan iman, memperbaharui iman dengan membanyakkan zikir La ilaha illallah. Kerana kalimat syahadah ni adalah kalimat tauhid dan kalimat iman, manakala kalimat syahadah Muhammad Rasulullah adalah kalimat amal. Dan pesan Rasulullah SAW kepada Muaz, wahai Muaz, saya mencintaimu kerana Allah, maka denganlah engkau tinggalkan setiap kali lepas salat, hendaklah membaca doa ini. Apa doanya? Rabbi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku dalam mengingatimu dan mensyukuri atas nikmatmu dan memperelokkan segala ibadatku. Amalkan doa-doa orang yang bertakwa yang dijatuhkan dalam surah Ali Imran yang mana katanya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang bertakwa itu berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharakanlah kami dari azab api neraka. Semoga kita sentiasa menjadi orang yang beriman, berakidah kukuh, diampunkan segala dosa kita dan diselamatkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tidak lupa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih ya kepada kedua ahli panel kita, iaitu Yang Mulia Dr. Zulkifli bin Haji Zakaria dan juga kepada Yang Mulia Ustazah Dayang Hajah Zaleha binti Haji Ibrahim bersama-sama kita pada kali ini dalam nadwah khas sempena Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.